Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi dalam sesi PDP online e-Tutor Math bersama saya Cikgu Norali Syam. Untuk sesi kali ini, kita akan teruskan ke bahagian kedua untuk bab 9 garis lurus. Bagi murid-murid yang belum menonton video bahagian yang pertama, pastikan tonton dan fahami terlebih dahulu bahagian pertama tersebut. Ini akan membantu murid memahami dengan lebih baik lagi untuk sesi kali ini dan sesi yang akan datang. Pautan ada disertakan di dalam deskripsi, Anda boleh cek di sana. Mari kita lihat objektif pembelajaran untuk hari ini. Diharapkan di akhir penerangan cikgu untuk sesi kali ini, murid dapat menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain, seperti persamaan AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1, serta menukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C dan sebaliknya. Seperti yang kita telah ketahui di dalam bahagian pertama, Y sama dengan MX tambah C ini merupakan bentuk umum bagi persamaan garis lurus. Sebagai imbas kembali bahagian pertama, kita lihat terlebih dahulu apa yang telah dipelajari dalam bahagian pertama yang lalu. Bagi suatu fungsi linear Y sama dengan MX tambah C, M merupakan keturunan, C pula adalah pintasan Y bagi garis lurus ini. Manakala graf untuk fungsi linear Y sama dengan MX tambah C ini bentuknya merupakan satu garis lurus. Okey, persamaan garis lurusnya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, M yang merupakan pekali kepada X merupakan keturunan bagi graf tersebut dan C ini adalah pintasan Y. Ingat, pintasan Y merupakan kedudukan titik apabila X sama dengan kosong. Maka nilai Y adalah pintasan Y tersebut. Okey, sekarang graf untuk fungsi linear, bentuknya garis lurus, manakala sekiranya dalam bentuk Y sama dengan H, bentuknya adalah selari dengan paksi X, iaitu mendatar. Manakala jika grafnya berfungsi X sama dengan H, maka grafnya berbentuk garis lurus juga yang selari dengan paksi Y, iaitu mencancang, selari dengan paksi Y. Ini yang telah dipelajari di dalam bahagian pertama yang lalu. Diharapkan untuk sesi imbas kembali bahagian pertama ini dapat refresh semula apa yang telah dipelajari dalam sesi yang lalu. Selain daripada itu, murid juga perlu ingat tentang rumus keturunan. Yang mana keturunan ada dua rumus. Yang pertama, apabila keturunan bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik, titik yang pertama X1, Y1, titik yang kedua X2, Y2, maka rumus keturunan yang kita boleh gunakan adalah seperti ini. Y2 tolak Y1 bahagi dengan hasil tolak X2 tolak X1. Selain daripada itu, terdapat juga rumus yang berikut, iaitu sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey. Rumus ini amat berguna untuk menentukan keturunan bagi graf tersebut. Okey, sekarang kita melihat bagaimana mentafsir persamaan garis lurus. Apakah kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C atau X per A tambah Y per B sama dengan 1 dengan Y sama dengan MX tambah C? Untuk mengetahui perkaitan antara ketiga-tiga bentuk persamaan ini, perhatikan aktiviti yang berikut. Kita akan melengkapkan nilai Y dan X bagi ketiga-tiga persamaan sekiranya diberikan nilai X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar. Okey, perhatikan, diberi untuk persamaan yang pertama 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita akan masukkan nilai X sama dengan sifar ke dalam persamaan, maka 2 darab sifar tambah 3Y sama dengan 6.
hasil darab yang ini adalah sifar, maka 3Y sama dengan 6. Jadikan Y sebagai perkara rumus, bahagi 3 kiri dan kanan, maka Y sama dengan 2. Okey, nilai Y ini adalah apabila X sama dengan sifar. Sekarang tentukan pula nilai X apabila Y sama dengan sifar. Nilai Y ini kita gantikan ke dalam persamaan, maka 2X tambah 3 darab sifar sama dengan 6. Hasil darab ini adalah sifar, maka 2X sama dengan 6. Jadikan X sebagai perkara rumus, bahagi 2 kiri dan kanan, maka X sama dengan 6/2, hasilnya adalah 3. Oke, nilai X sama dengan 3 apabila Y sama dengan sifar. Kita teruskan kaedah yang sama, menentukan nilai Y untuk persamaan yang kedua apabila X sama dengan sifar. Masukkan ke dalam persamaan. Hasil bahagi ini adalah sifar, maka Y/2 sama dengan 1. Jadi darab 2 untuk memasukkan 2 di sebelah kiri, maka Y sama dengan 2. Untuk nilai X pula, apabila Y sama dengan sifar, masukkan nilai sifar di dalam persamaan menggantikan tempat Y. Hasil bahagi ini adalah sifar, maka X/3 sama dengan 1. Jadikan X sebagai perkara rumus, darab 3 kiri dan pada bahagian kanan, maka nilai X adalah sama dengan 3. Dan kaedah yang sama juga kita akan masukkan nilai X sama dengan sifar ke dalam persamaan. Hasil darab dan bahagi ini nilainya sifar, maka Y sama dengan 2. Dan yang terakhir nilai X pula. Jadikan X sebagai perkara rumus. Kerana diberikan nilai Y sama dengan sifar, maka X yang berada di sebelah kanan kita akan bawa ke sebelah kiri. Jadikan X sebagai perkara rumus, maka X sama dengan 6/2 sama dengan 3. Oke, didapati daripada pengiraan yang kita lakukan ini, apabila X sama dengan sifar, ketiga-tiga persamaan ini memberikan nilai Y yang sama, yaitu 2. Dan apabila Y sama dengan sifar, untuk ketiga-tiga persamaan nilai X-nya adalah sama, 3. Di dalam bahagian yang pertama yang lalu telah cikgu terangkan, suatu titik apabila koordinat X-nya adalah sifar, ianya merujuk kepada pintasan Y. Begitu juga suatu titik apabila nilai koordinat titik Y-nya adalah sifar, maka nilai X itu adalah pintasan X-nya. Dan di dalam bahagian pertama juga telah cikgu terangkan bagaimana membuat graf garis lurus dengan hanya berpandukan nilai pintasan Y dan pintasan X. Kita tandakan nilai pintasan Y dan X pada graf di sebelah kanan. Pintasan Y-nya adalah 2. Oke, adalah 2 di sini. Untuk pintasan X berada di sini, 3. Tandakan. Tinggal murid menggariskan sahaja dengan menggunakan pembaris. Seperti ini. Mudah sahaja. Oke, sekarang kita teruskan pula untuk persamaan yang lain pula. Oke, coba perhatikan. Untuk ketiga-tiga persamaan ini, 4X tolak 2Y sama dengan negatif 8, X per negatif 2 tambah Y per 4 sama dengan 1, dan Y sama dengan 2X tambah 4. Kita akan tentukan nilai Y, dan X-nya sekiranya X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar. Oke, kita tentukan dahulu untuk persamaan yang pertama. X sama dengan sifar, masuk ke dalam persamaan, kita akan tentukan nilai Y-nya, maka negatif 2Y sama dengan negatif 8, yang ini jadi sifar, hasil darabnya. Jadikan Y sebagai perkara rumus. Oke, bagaimana? Dengan membahagi negatif 2 di sebelah kiri, supaya ya negatif 2 ini terhapus, maka di sebelah kanan juga kita akan bahagi dengan negatif 2. Hasil bahagi negatif 8, bahagi negatif 2 adalah 4. Nilai Y sama dengan 4 ini apabila diberikan X sama dengan sifar. Untuk nilai X pula, jika Y sama dengan sifar, gantikan Y-nya sebagai sifar. Hasil darab ini adalah sifar. 4X sama dengan negatif 8.
maka X adalah negatif 2. Dengan menggunakan kaedah yang sama, kita akan tentukan nilai X dan Y bagi persamaan yang kedua pula. Masukkan nilai X sama dengan sifar. Untuk sebutan yang ini akan menjadi sifar kerana suatu nombor sifar bahagi dengan mana-mana nombor akan menjadi sifar. Maka yang tinggal Y per 4 sama dengan 1, maka Y sama dengan 4. 4 kita darabkan dengan 1 dengan menjadikan Y sebagai perkara rumus. Seterusnya untuk nilai X pula, apabila Y sama dengan sifar, maka X sama dengan negatif 2. Dan yang terakhir untuk persamaan yang ketiga, masukkan nilai X ke dalam persamaan, hasil darab ini adalah sifar, maka Y sudah pasti nilainya 4. Dan nilai X pula, apabila Y sama dengan sifar, jadikan X sebagai perkara rumus, bawakan ke sebelah kiri, maka 2X sama dengan negatif 4, bahagi 2, kiri dan kanan, maka X sama dengan hasil bahagi negatif 4 bahagi 2, sama dengan negatif 2. Seperti dalam pengiraan yang pertama, untuk persamaan yang lain tadi, untuk ketiga-tiga persamaan ini juga sama, nilai Y adalah sama, yaitu 4 apabila X sama dengan 0 ataupun sifar. Dan nilai X-nya juga sama, negatif 2, apabila Y sama dengan sifar. Maka nilai Y sama dengan 4 ini merupakan pintasan Y kerana X-nya sifar. Dan nilai X ini yaitu negatif 2 merupakan pintasan X-nya kerana Y sama dengan sifar. Kita plotkan kedudukan pintasan Y pada graf di sebelah kanan. Y-nya 4 berada di sini. Oke, kita tandakan. Dan nilai pintasan X negatif 2 berada di sini. Tinggal kita garis menggunakan pembaris. Pastikan garis menggunakan pembaris kerana ianya merupakan suatu garis lurus. Maka perlu kita menggunakan pembaris. Seperti ini. Oke, daripada aktiviti yang kita lakukan sebentar tadi, didapati bahawa pintasan X dan pintasan Y serta nilai keturunan bagi ketiga-tiga garis lurus adalah sama. Persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, X per A tambah Y per B sama dengan 1, dan Y sama dengan MX tambah C menghasilkan graf garis lurus yang sama jika nilai pintasan X dan pintasan Y-nya adalah sama. Secara generalisasi, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C ini boleh ditulis dalam bentuk yang lain, yaitu bentuk AX tambah BY sama dengan C, dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dengan syarat yang ini, A tidak boleh sama dengan sifar, B juga tidak boleh sama dengan sifar. Perhatikan, bagi persamaan garis lurus yang ini, X per A tambah Y per B sama dengan 1, sebenarnya A merujuk kepada pintasan X di sini. Dan B pula merupakan pintasan Y di sini. Sekarang, coba lihat. Mengapa A tidak boleh sama dengan sifar dan B tidak boleh sama dengan sifar? Coba fikirkan. Ini adalah kerana apabila kita masukkan nilai sifar ke dalam persamaan ini, akan menyebabkan hasil bahagi kedua-dua sebutan ini menjadi tidak tertakrif. Maka sekiranya sebutan itu tidak tertakrif, akan menyebabkan persamaan garis lurus itu juga menjadi tidak tertakrif. Sebab itu syaratnya A tidak boleh sama dengan sifar, B juga tidak boleh sama dengan sifar. Sekarang kita pergi ke contoh untuk menukarkan bentuk persamaan garis lurus. Soalannya, tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1, dan bentuk Y sama dengan MX tambah C. Persamaannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, kaedahnya adalah seperti ini. Perhatikan. Untuk menukarkan ke dalam bentuk yang pertama, bentuk yang ini, murid perlu membahagikan nilai 12 ini kepada 12 supaya
di sebelah kanannya menjadi 1. Sama seperti bentuk yang di atas. Seperti ini. Maka bila kita bahagikan 12, bahagi 12, bahagi 12 untuk setiap sebutan bahagian kiri dan kanan, ianya seperti ini. Oke, kita bentukkan seperti ini. Maka hasil bahaginya di sini akan menjadi 1. Yang ini akan menjadi 4. Hasil bahagi ini akan menjadi 6. Perlu dibahagikan kepada 12 kerana di dalam persamaan di atas yang ini, bentuk untuk X per A tambah Y per B mesti nilai di sebelah kanannya adalah 1. Maka kita perlu jadikan 12 ini kepada 1 dengan membahaginya dengan 12 pula. Maka bentuk yang terhasil adalah X per 6 tambah Y per 4 sama dengan 1. Bentuk yang pertama. Sekarang kita bentukkan pula kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Yang ini. Oke, perhatikan. Persamaannya 2X tambah 3Y sama dengan 12. Maka kaedah yang perlu kita lakukan adalah dengan menjadikan Y sebagai perkara rumus. Oke, untuk menjadikan Y sebagai perkara rumus, setiap sebutan 2X dan 3 ini kita akan pindahkan ke sebelah kanan dengan menggunakan kaedah pemansuhan. Oke, kita akan mansuhkan dahulu di sebelah kiri. Kita tolak dengan 2X. Di sini juga kita akan tolak dengan 2X. Maka yang ini akan terhapus. Maka di sebelah kiri akan jadi 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Boleh kita letakkan negatif 2X ini di hadapan 12 ataupun di belakangnya. Sama sahaja. Oke, seterusnya kita mansuhkan 3 yang merupakan pekali kepada Y kerana kita ingin menjadikan Y sebagai perkara rumus. Maka bahagi 3 untuk setiap sebutan supaya Y pekalinya adalah 1. Jadi yang di sini kita akan mansuhkan. Yang ini akan menjadi 4. Maka bentuk persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C-nya adalah Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 4. Oke, begitu kaedah untuk menukar bentuk persamaan garis lurus. Oke, sekarang untuk soalan B pula. Persamaannya adalah 3X tolak 5Y sama dengan 15. Kita tukarkan kepada bentuk yang pertama dan yang kedua yang ini. Kaedah yang sama seperti tadi. Perhatikan. Nombor di sebelah kanannya 15. Maka kita akan jadikan 1 dengan cara membahagikan 15 ini dengan 15. Selain daripada di bahagian kanan kita bahagi dengan 15, setiap sebutan di sebelah kiri juga kita akan bahagikan dengan 15. Maka di sini kita akan potong jadi 1. 5 dan 15 kita bahagikan jadi 3. 3 dan 15 bahagi jadi 5. Maka tinggal murid salin sahaja. Hasil yang terbentuk adalah X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Oke, ini bentuk umum seperti X per A tambah Y per B sama dengan 1. Wajib kita jadikan sebutannya dalam bentuk sama dengan 1 di sebelah kanan seperti ini. Oke, sekarang kita bentukkan kepada bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C pula bagi persamaan yang sama yang ini. Jadikan Y sebagai perkara rumus. Kita akan tolakkan negatif 3X di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Supaya yang ini kita boleh mansuhkan. Dan kita akan susun semula 15 tolak 3X ataupun negatif 3X tambah 15 sama sahaja. Untuk step yang kedua. Jadi perhatikan, pekali bagi Y adalah negatif 5. Bagi bentuk persamaan umum Y sama dengan MX tambah C, Y-nya berpekali 1, positif 1. Maka negatif 5 ini kita perlu mansuhkan dengan cara membahagi negatif 5 untuk setiap sebutan, bahagian kiri dan kanan. Bila kita bahagikan, maka kita boleh mansuhkan yang berikut. Yang ini akan jadi positif.
15 dan negatif 5 bila kita bahagikan akan menjadi negatif 3. Kerana di sini positif bahagi negatif akan jadi negatif. Okey. Dia akan jadi negatif 3. Tinggal murid salin sahaja semula. Persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 3/5X tolak 3. Tolak 3. Okey. Ini kaedah bagaimana menukar persamaan garis lurus ke dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan juga Y sama dengan MX tambah C. Contoh 4. Tukarkan persamaan garis lurus yang berikut ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan juga Y sama dengan MX tambah C. Okey, perhatikan. Untuk persamaan yang diberikan, sebutan X ini dalam bentuk pecahan, Y juga dalam bentuk pecahan. Kita akan ubahkan bentuk pecahan ini kepada bentuk bukan pecahan AX tambah BY. Dengan menjadikan ataupun menyamakan penyebut bagi pecahan ini. Okey, kaedah menyamakan penyebut dengan mendarab silang. 6 kita darabkan dengan 3. 3 kita akan darabkan dengan X. 6 kita darabkan dengan Y. Okey, kaedah darab silang menyamakan penyebut. Ianya akan menjadi seperti ini. Maka murid boleh menyelesaikan 6 darab 3 ini sama dengan 18. Dan kita akan darabkan ke sebelah atas. Okey, darabkan 18 di sebelah kiri, 18 di sebelah kanan. Maka nilai 18 ini akan berpindah ke sebelah kanan. Hasil darab 1 darab 18 juga adalah 18. Tinggal murid meringkaskan persamaan ini dengan membahagi common factor, highest common factor ataupun faktor sepunya yang terbesar di antara 3, 6 dan 18. Maka bila kita bahagi 3 untuk sebutan yang pertama akan jadi X, 6 bahagi 3 akan jadi 2Y, 18 bahagi 3 akan jadi 6. Maka ini merupakan bentuk yang sepadan dengan AX tambah BY sama dengan C. Okey, kita tukarkan juga persamaan ini ke dalam bentuk persamaan umum garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita bandingkan kedua-duanya. Dalam persamaan yang ini, Y sebagai perkara rumus, maka dengan itu, murid perlu menjadikan Y sebagai perkara rumus, pindahkan negatif X per 6 ini ke sebelah kanan. Caranya adalah seperti ini. Kita tolak untuk persamaan ini, ataupun sebutan di sebelah kiri ini dengan X per 6, juga di sebelah kanannya, tolak X per 6, supaya ini boleh dimansuhkan. Maka tinggal Y per 3 sama dengan negatif X per 6 tambah 1 di sebelah kanan. Okey. Sekarang kita jadikan Y sebagai perkara rumus, mendarab 3 untuk setiap sebutan. Okey, supaya kita mansuhkan nilai pekali bagi 3. Pekali bagi Y, iaitu 1/3 darab dengan 3. Seperti ini. Maka yang ini kita mansuhkan. Yang ini akan jadi 1, yang ini akan jadi 2, yang ini akan jadi 3. Maka persamaan yang terbentuk dalam bentuk persamaan umum Y sama dengan MX tambah C bagi persamaan yang diberikan adalah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 3. Seterusnya soalan contoh 4B. Tukarkan persamaan garis lurus yang berikut ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MX tambah C. Okey, perhatikan. Untuk bentuk pecahan yang ini, kita akan samakan penyebutnya dengan menggunakan kaedah pendaraban silang. 2 darab 4, 4 darab X dan 2 darab Y. Bentuknya seperti ini. Maka yang ini hasilnya 8. Kita akan darabkan ke atas. Dia akan jadi 8. 1 darab 8, 8. Jadi murid tinggal meringkaskan persamaan ini dengan membahagi nomor 4, 2, 8 ini kepada faktor sepunya terbesar. Maka selepas kita ringkaskan, selepas membahagi dengan faktor sepunya terbesar,
yaitu 4 bahagi 2, 2 bahagi 2, 8 bahagi 2, maka bentuk persamaannya adalah negatif 2x tambah y sama dengan 4. Untuk ubah kepada persamaan, bentuk persamaan y sama dengan mx tambah c pula, jadikan y sebagai perkara rumus, pindahkan negatif x per 2 ini ke sebelah kanan, dengan cara kita tambah. Untuk kedua-dua persamaan ini kita tambah dengan x per 2. Juga di sebelah kanan juga tambah dengan x per 2. Yang ini kita mansuhkan, maka tinggal y per 4 sama dengan x per 2 tambah 1. Kemudian kita darab 4 untuk bahagian kiri dan kanan untuk memansuhkan pekali bagi y ini. Yaitu pekalinya 1 per 4, maka kita darabkan dengan 4 supaya mansuh. 4 bahagi 2 sama dengan 2, 1 darab 4 sama dengan 4. Maka nilai y sama dengan 2x tambah 4 dalam bentuk persamaan umum garis lurus y sama dengan mx tambah c. Untuk contoh 5e pula, kita akan tukarkan y sama dengan negatif 2x tambah 8 kepada bentuk ini. Kita lihat dahulu untuk bentuk yang pertama. Kita akan bandingkan y sama dengan negatif 2x tambah 8 kepada bentuk ax tambah by sama dengan c. Perhatikan, untuk bentuk yang ini, sebutan x dan y berada di sebelah kiri. Tetapi untuk persamaan yang diberikan, y berada di sebelah kiri, sebutan y berada di sebelah kiri, manakala sebutan x berada di sebelah kanan. Tinggal murid memindahkan negatif 2x ini ke sebelah kiri sahaja. Kaedahnya dengan menambah 2x pada bahagian kiri, bahagian kanan, juga pada bahagian kiri, supaya yang ini boleh kita mansuhkan. Maka 2x tambah y sama dengan 8 adalah bentuk yang sepadan dengan bentuk yang ini. Manakala bagi persamaan yang sama, bila kita tukarkan kepada bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1, kita akan bawakan dahulu negatif 2x ini ke sebelah kiri, seperti kaedah yang pertama yang ini. Seperti ini. Kemudian kita akan jadikan bentukan dalam bentuk pecahan bagi sebutan x dan y. Kaedahnya bagaimana? Lihat nomor 8 yang ini, yang merupakan sebutan di sebelah kanan, kita bahagikan dengan 8 supaya menjadi 1. Maka setiap sebutan di sebelah kiri dan kanan ini kita bahagikan dengan 8. Maka 2 bahagi 8 akan menjadi 4. 8 bahagi 8 akan menjadi 1, sepadan dengan yang ini. Maka persamaan yang terbentuk adalah x per 4 tambah y per 8 sama dengan 1. Adalah bentuk seperti x per a tambah y per b sama dengan 1. Oke, mudah sahaja. Oke, sekarang contoh yang terakhir, contoh 5e. Persamaan yang diberikan adalah y sama dengan 3x tambah 6. Tukar kepada kedua-dua bentuk yang ini. Lihat dahulu untuk bentuk yang pertama, seperti yang telah cikgu terangkan dalam contoh 5e. Tinggal murid memindahkan saja sebutan 3x ini ke sebelah kiri. Maka terbentuk persamaan yang sepadan dengan yang ini, yaitu negatif 3x tambah y sama dengan 6. Adalah bentuk yang kita tukarkan daripada persamaan yang diberikan y sama dengan 3x tambah 6. Oke, sekarang kita tukarkan persamaan ini ke dalam bentuk x per a tambah y per b sama dengan 1. Oke, kaedahnya pindahkan dahulu sebutan x ke sebelah kiri seperti ini, dan lihat sebutan di sebelah kanan 6 kita akan jadikan 1 dengan membahagi 6 pada bahagian kanan, dan setiap sebutan di bahagian kiri tinggal murid memansuhkan sahaja. Yang ini akan menjadi 2, ini akan menjadi 1. Maka persamaan yang terbentuk adalah negatif x per 2 tambah y per 6 sama dengan 1. Diharapkan murid dapat memahami bagaimana kaedah menukarkan bentuk persamaan garis lurus ke dalam mana-mana bentuk sekalipun. Ingat,
Setiap contoh 3, 4 dan 5 yang cikgu terangkan ini, kaedahnya murid perlu kuasai dengan melihat bagaimana cikgu menjadikan suatu sebutan itu sebagai perkara rumus berpandukan kepada bentuk yang dikehendaki. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi PDP online untuk kali ini, cikgu tinggalkan latihan pengukuhan untuk menguji kefahaman murid dalam sesi kali ini. Uji minda 9.1b di dalam buku teks muka surat 233. Sila selesaikan soalan 1AB, soalan 2AB, soalan 3AB berpandukan kepada contoh 3, contoh 4 dan contoh 5 yang cikgu terangkan sebentar tadi. Alhamdulillah telah selesai untuk bahagian kedua kali ini. Diharapkan murid dapat menguasai bagaimana menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam pelbagai bentuk, serta dapat menukarkannya pula kepada bentuk yang lain. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Sampai berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.